Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Buletin Awani khas ini kami bawakan kepada anda menjelang ucapan pertama Perdana Menteri Malaysia ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita tidak dapat nafikan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri berdepan dengan pelbagai cabaran yang getir mewarisi kepimpinan negara. COVID-19 menghidupkan semula ekonomi dan mungkin yang lebih besar lagi sejak 2-3 minggu ini adalah untuk menyemarakkan semangat bipartisanship dalam kalangan ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat, kerana kita dapat nafikan bahawa majoriti yang dipegang tidak terlampau besar berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Jadi semangat bipartisanship itu juga amat penting dan terkait rapat dengan dua perkara pertama yang saya sebut sebentar tadi. Cabaran untuk menguruskan COVID-19 dan juga ekonomi. Pelbagai dasar-dasar besar mungkin yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan selepas ini memerlukan sokongan bipartisanship untuk ia dijayakan dengan efektif dan juga konsisten. Jam 5.30 petang nanti, kira-kira dijangka Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan memulakan ucapan pertama beliau selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Kami sudah tentu akan bawakannya kepada anda secara langsung di saluran ini dan juga di laman web kami astroawani.com, aplikasi Astro Awani dan juga secara langsung di semua platform media sosial kami. Tapi berdepan dengan cabaran yang bukan kepalang kali ini, PM9, Perdana Menteri ke-9, apa yang kita jangka dan kita harapkan akan diketengahkan dalam ucapan sulung beliau, ucapan pertama beliau kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya mahu bincangkan dengan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengerusi Majlis Profesor Negara, Syahril Hamdan adalah Ketua Penerangan UMNO dan YB Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya mahu mulakan dengan Prof Ulung. Prof, okey. Seperti yang kita sebut sebentar tadi, pelbagai cabaran getir berdepan Perdana Menteri yang ke-9 mewarisi kepimpinan pada waktu yang agak mencabar. Dengan COVID-19, ekonomi, semangat untuk memupuk semangat bipartisan dan sebagainya. Apa Prof harap ada? Apa yang Prof harap diketengahkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dalam ucapan sulung beliau, ucapan yang paling penting ini? Assalamualaikum, terima kasih Tuan Luqman. Waalaikumsalam. Apa yang saya faham semenjak beliau diangkat menjadi Perdana Menteri dan saya melihat sama ada di website dan juga sosial media, sebenarnya rakyat beratus permintaan, macam-macam permintaan yang disampaikan, termasuk ahli-ahli akademik, ada yang partisan, ada yang bipartisan, tapi menarik, Bar Council, semuanya menyatakan mengharapkan tiga perkara yang you sebutlah, berharap berkenaan pandemik, macam mana nak diselesaikan, kemudian soal ekonomi, macam mana nak diangkat kembali atau digerakkan dengan lebih aktif, dan akhir sekali lah mencari kedamaian dalam konteks politik. Jadi pada saya cabaran yang paling besar lah yang akhir sekali, kerana yang pandemik tetap pandemik, kita kena selesaikan, usaha telah dijalankan, sama ada vaccination dan sebagainya. Ekonomi pun begitu juga, kita usaha habis-habisan, tapi usaha yang akhir sekali itu rasa saya yang akan menjadi perkara yang penting untuk dipertimbangkan oleh oleh Perdana Menteri kita. Dan kita tahu semasa Tan Sri Mahyudin mereka telah berunding dengan pihak pembangkang. Jadi mungkin Kian Ming lebih tahu pada saya kan. Tapi pada saya ini adalah satu langkah yang beliau kena serius, fikir dengan serius, kerana tidak ada ruginya kerjasama dalam sektor-sektor terpilih. Ini maksud saya. Jadi, itu yang saya dapat bayangkan. Ya, saya akan pergi ke YB Kian Ming sebentar saja lagi. Saya pergi ke Syahril terlebih dahulu. Syahril, apa yang kita jangka akan ada dalam ucapan Perdana Menteri hari ini? Terima kasih Luqman, rakan-rakan panel. Saya merasakan sama seperti Prof Syamsul sebut tadi, memang fokusnya tiga perkara itulah, pandemik, kesihatan, ekonomi, tetapi yang akan menjadi landasan sama ada dua cabaran atas itu boleh diselesaikan atau tidak adalah kestabilan politik. Dan saya fikir dalam ucapan sulung Yang Berhormat Perdana Menteri baru ini, saya rasa mungkin beliau akan menekankan dua cabaran utama lah. Saya tak rasa sekarang adalah waktunya untuk dia banyak mengupas tentang cabaran ketiga. Saya ingat rakyat pun dah muak, dan itu adalah kerja belakang tabir buat beliau dan pasukan beliau untuk memastikan kestabilan itu tercapai. Tapi apa yang rakyat nak dengar bukanlah persaingan antara ahli politik lagi sekarang ini, tetapi menjunjung kasih, menjunjung titah
Keduli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong pun menyebut agar inilah menjadi titik tolak kepada kestabilan, satu era kestabilan yang mana ada kerjasama bipartisan. Bentuk kerjasama itu boleh kita bahaskan, tetapi yang utamanya adalah seluruh institusi kerajaan dan politik banyak menguruskan cabaran pertama dan kedua. Cuma sedikit saja perbezaan pandangan, bukanlah perbezaan pandangan, tapi mungkin nak tambah sikit daripada apa yang Prof sebut tadi. Pandemik, saya mungkin bukan orang yang paling sesuai nak mengulas sangat. Cuma yang kedua tu mungkin Prof dan YB Ong Kian Ming pun boleh bagi pandangan. Saya rasa dalam pentadbiran sebelum ini bukanlah semua tak baik, ya, tetapi ada banyak kekurangan juga dari segi cara dia mengurus soal ekonomi. Kerana saya rasa banyak lagi peluang-peluang dan intervensi yang lebih agresif yang boleh dibuat oleh kerajaan supaya ekonomi rakyat itu didahulukan, dan bukan hanya kita taksub ataupun kita terlalu fokus kepada agensi ratings, kepada perkara-perkara makro yang tak sesuai dengan saat ini. Dan saya rasa rakyat Malaysia dah tak fikir sangat tentang perkara itu. Apa yang mereka tahu dan apa mereka mahukan adalah pentadbiran baru ini mampu membantu dengan lebih baik, dengan lebih cemerlang, membina atas kebaikan yang telah dibuat pentadbiran sebelumnya untuk lebih baik lagi dari segi pengurusan ekonomi rakyat dalam era mencabar ini. Bagaimana Syaril, bagaimana rakyat yakin pentadbiran ini akan menjadi satu restart dan juga refresh, kerana ada yang mengatakan bahawa ia adalah parti-parti dan individu-individu yang kira-kira sama dengan kerajaan sebelum ini. Jadi dengan kelompok yang sama, bagaimana kita ingin pursue satu mungkin refresh yang besar dalam pentadbiran negara, dan semua polisi dasar ataupun keputusan yang kita akan lihat daripada kerajaan ini akan banyak berbeza dengan kerajaan terdahulu. Saya fikir dua perkara mungkin. Ini andaian positif dan optimistik yang kita perlu ambil. Pertama, meskipun mungkin dari segi pemain-pemainnya ataupun individu-individunya mungkin ada yang serupa, tetapi banyak bergantung kepada dinamika kepimpinan. Bukan hanya apabila Perdana Menteri berubah, tetapi dinamik itu sendiri berubahlah antara individu-individu dalam pentadbiran dan dalam kabinet dan sebagainya. Itu satu faktor. Faktor kedua saya fikir adalah juga kesediaan, dan saya harap ada kesediaan untuk kita melihat satu politik yang lebih segar, di mana ada idea-idea yang datang daripada pihak pembangkang, ada idea-idea yang datang daripada luar kerajaan yang lebih banyak diimplementasikan oleh kerajaan, yang boleh dipertimbangkan dan dibuat. Jadi meskipun individunya mungkin serupa, tetapi sama juga sebelum-sebelum ini, walaupun partinya tak berubah. Sebelum PRU14 hanya satu parti yang memerintah, tapi bila tukar Perdana Menteri, mungkin colleagues yang lain tu masih sama, tetapi style dan gaya dan polisi juga mampu berubah apabila kepimpinannya berubah dan juga dinamikanya berubah, dan sistem politik itu mampu menyerap idea-idea daripada dalam dan luar. YB Kian Ming, kepentingan untuk menyemarakkan semangat bipartisanship kali ini, mungkin ini adalah kepentingan kali ini adalah yang paling signifikan dihadapi oleh Perdana Menteri kali ini berbanding Perdana Menteri yang lain sebelum ini. The need untuk dapatkan bipartisan support, kerana kita bercakap berkenaan dengan keperluan untuk terus hit the ground running untuk mengawal COVID-19, untuk merangsang semula ekonomi. Ini juga banyak bergantung kepada kebolehan kerajaan kali ini dan Datuk Seri Ismail Sabri untuk menggembling semangat bipartisan. Kita lihat sebelum ini percubaan oleh kerajaan terdahulu oleh Tan Sri Muhyiddin untuk hulurkan tangan untuk menawarkan beberapa reformasi untuk mendapatkan menjemput semangat bipartisan dalam kalangan ahli parlimen pembangkang, ditolak sebelum ini. Dan YB Ong Kian Ming antara yang menggesa kita membuka minda untuk mempertimbangkan tawaran-tawaran itu, tetapi akhirnya pembangkang menolak. Jadi untuk kerajaan baru ini, apa tawaran baru yang diperlukan oleh pembangkang untuk memberikan semangat bipartisan, kerjasama bipartisan yang lebih luas, lebih banyak dan juga lebih berpanjangan? Ya, terima kasih Luqman. Salam sejahtera kepada para panelis. Bagi saya, ada dua perkara yang saya harap Perdana Menteri yang baru dan Sri Ismail Sabri boleh menghulurkan ataupun boleh bangkitkan dalam ucapan nanti, yang saya rasa penting untuk ahli politik dan juga untuk semua yang sedang menyaksikan gelanggang politik di Malaysia. Satu, harapan saya ialah supaya Datuk Seri boleh menjemput semua pemimpin parti politik di negara kita ni untuk ke satu meja bulat, satu rundingan untuk memaparkan semua idea, semua cadangan, semua fikiran bagaimana kita boleh berganding bahu untuk mengawal dan juga
mengawal COVID dan juga untuk memulihkan keadaan ekonomi. Walaupun sebelum ni cubaan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu gagal, tetapi saya rasa oleh kerana ada fresh start seperti yang dikatakan oleh Syahril tadi, ini adalah satu peluang yang baik sebelum kita pergi ke parlimen. Dan harapan kedua saya ialah supaya Datuk Seri Ismail Sabri boleh mengumumkan bahawa beliau juga akan kemukakan satu undi keyakinan di parlimen. Ya. Dan kalau dua-dua perkara ni boleh dibentangkan, saya rasa ia boleh memberi satu keyakinan lah kepada semua orang, termasuk ahli politik di sebelah sini, di sebelah pembangkang, di mana kita boleh runding dengan Perdana Menteri yang baru. Ya, selain dialog YB Kambing, selain dialog dan juga rundingan melibatkan pembangkang dalam rundingan dan sebagainya, apa yang diperlukan oleh pembangkang untuk memastikan mereka boleh memberikan kerjasama kepada sesuatu inisiatif khasnya yang akan menguntungkan rakyat? Adakah selain daripada lebih dialog dan rundingan, adakah mungkin lebih kuasa dan pengaruh diberikan untuk menentukan sesuatu dasar, untuk mengubah apa-apa saja dalam satu-satu dasar yang kerajaan usulkan? Apa dia yang diperlukan untuk opposition say, yes, kami akan bekerjasama dan kami akan mengundi sebagai contoh untuk menyokong usul ini dalam Dewan Rakyat jika ia menguntungkan rakyat? Ya, bagi saya untuk ahli parlimen ada dua perkara yang kita hendak untuk memainkan peranan yang lebih mantap sebagai ahli parlimen. Satu ialah mendapatkan peruntukan yang cukup untuk membantu pengundi di tempat masing-masing. Jadi saya rasa ini boleh memang sesuatu yang boleh ditawarkan oleh Perdana Menteri yang baru. Yang kedua ialah untuk memainkan peranan sebagai check and balance ataupun semak dan imbang dalam parlimen dalam jawatan kuasa pilihan khas yang telah ditubuhkan sebelum ini. Saya rasa kalau kita boleh mengukuhkan peranan jawatan pilihan khas ni, bukan saja baik untuk parti pembangkang tetapi untuk backbencher di sebelah kerajaan pun mereka boleh menunjukkan kewibawaan mereka dan juga boleh menunjukkan prestasi mereka sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab dan mungkin boleh diberi peluang sebagai menteri oleh Perdana Menteri ini ataupun Perdana Menteri yang seterusnya kalau datang dari parti yang sebelah sana, dan juga boleh menunjukkan kepada rakyat dan yang mereka juga ada buat kerja sebagai backbencher. Itu dua perkara yang penting. Okey. Sebelum saya bagi kembali ke Prof Wulong, satu soalan untuk Syahril membalas di situ. Sudah tentu kita harap dan kita jangkakan to a certain extent penglibatan yang lebih aktif dalam kalangan ahli parlimen pembangkang dalam proses membuat keputusan, perbincangan, dialog oleh kerajaan selepas ini kerana kita mahu semarakkan lagi semangat bipartisan. Tapi untuk kita go so far as to say mungkin kerajaan ini patut mempertimbangkan beberapa orang ahli parlimen pembangkang atau parti lain untuk menjadi menteri kabinet. Adakah itu sesuatu yang realistik atau bersifat idealistik pada tahap ini, Syahril? Pandangan saya bersifat idealistik, tapi just because idealistic doesn't mean dia salah. Tapi pada fikiran saya lah, mungkin bukan itu satu perkara yang perlu kita letakkan satu KPI sebagai satu-satunya cara tafsiran bagaimana kita dapatkan pembabitan yang lebih meluas. Sebaliknya, seperti mana YB Kiaming sebut tadi, beberapa perkara yang dari segi prinsip sepatutnya dah lama dibuat. Dan perkara ini pun ada kelemahan-kelemahan dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Contohnya lah satu perkara yang YB Kiaming sebut tadi, soal peruntukan yang sama. Saya sebagai orang muda dalam UMNO, saya rasa pelik lah kalau kita dalam UMNO bercakap tentang demokrasi, kita dalam UMNO menjunjung demokrasi selama berbulan-bulan ni, itu yang kita lawankan. Tapi soal peruntukan yang sama dan adil, tak kira kerajaan atau pembangkang, tak kira YB itu YB DAP ke YB UMNO, saya rasa susah untuk kita justify kenapa perlu berbeza. Dan ini salah satu pembaharuan kecil yang bukanlah kecil, maksudnya dari segi simbolismenya mungkin nampak bukanlah satu perkara yang paling besar, tapi impact dia on the ground satu impact yang amat-amat tinggi. Dan saya rasa itu salah satu contoh di mana kalau tak pun pergi sampai ke satu unity kabinet atau kabinet yang membabitkan parti yang tidak bersama dalam 114 yang mengundi yang Datuk Seri Ismail Sabri tempoh hari, tetapi ada kaedah lain seperti itu yang betul-betul menjunjung demokrasi dan juga menjunjung titah yang di-Pertuan Agong yang mengatakan bahawa baginda bertitah yang menang jangan menang semua, yang kalah semua. Itu salah satu caranya. Prof Syamsul,
sudah tentu tumpuan kita terarah ke ucapan pertama, ucapan sulung Perdana Menteri pada hari ini. Kemudian selepas hari ini selesai, sudah tentu tumpuan akan hampir serta-merta beralih kepada apa seterusnya, iaitu mungkin ramai orang akan lihat barisan kabinet yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Harap-harap tidak lama lagi kerana kita juga berdepan pandemik. Kita harap tidak akan ada penangguhan yang terlampau lama. Itu menarik. Titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong, apa yang saudara Syahril sebut sebentar tadi. Yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Bagaimana pentadbiran baru ini dan Datuk Seri Ismail Sabri boleh menzahirkan titah itu dalam bentuk pelaksanaan langkah-langkah sebenar, real measures, sama ada dialog ataupun pelibatan ataupun mungkin pelantikan ke dalam kabinet, Prof? Prof mungkin boleh buka mic itu kerana kita tak dengar. Teruskan. Boleh dengar sekarang? Boleh, teruskan. Okey. Latar belakang saya seperti YB Keming adalah bidang antropologi sosiologi, jadi saya melihat faktor ini sangat penting, iaitu 3 perkara. Kita nak lihat apa kesan pada individu politik ke ekonomi ataupun pandemik, kesan pada keluarga dan kesan pada komuniti. Jadi soal memilih kabinet ini sebenarnya adalah kerangka pergerakan bagaimana pelaksanaan boleh dilakukan sesuai dengan organisasi yang tersusun. Itu sebab timbul nak kabinet kecil, nak kabinet besar dan sebagainya. Tapi yang penting sekali, apa fokus? Saya nak lihat apa fokus Perdana Menteri. Adakah pada individu, keluarga ataupun komuniti. Jadi ini penting kerana nampaknya kalau dalam politik, komuniti itu jadi isu besar. Ya, kerana polarization kaum ini kuat dari segi politik itu. Jadi itu saya nak lihat apakah ini mampu dijembatani. Okey. Kemudian dari segi keluarga, apa dia keluarga yang boleh beruntung daripada rancangan beliau ini yang akan disampaikan ini. Dan juga akhirnya dengan sendirinya pada individu. Kerana kita dalam sistem demokrasi, keluarga ini tertinggal. Yang ada hanya individu dan komuniti. Jadi ini sebabnya kalau ucapan itu mestilah bersangkut dengan perkara yang berkait, yang tertinggal dalam pandangan kita. Jadi kalau pemilih menteri pun itu ada teknik-teknik lama yang digunakan oleh parti yang berkelompok, iaitu mula-mula semua ketua parti didahulukan, kemudian baru dipilih yang lain. Jadi pada saya ini semata-mata pilihan beliau setelah berbincang dengan banyak pihak lah pada pandangan saya. Jadi saya menunggu apakah kenyataan beliau yang berkait dengan 3 perkara, individu, keluarga dan juga komuniti. Kerana bunyinya ringkas kan, tetapi pada saya kesan melupakan, meminggirkan keluarga ini telah menyebabkan demokrasi kita pun terjejas lah dari segi itu. Kerana masalah sosial, apa yang saya tahu, akhirnya semuanya tertumpu dalam keadaan keluarga. Jadi ini dia pertimbangan yang kita kena berikan untuk meneruskan sama ada pandemik, menyelesaikan soal ekonomi, apatah lagi dalam soal politik. Okay. Ya, Luqman, saya nak tambah sikit saja. Sila. Sikit saja. Walaupun ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail tu lebih kurang sama dengan sebelum dan dengan mereka yang sokong Tan Sri Muhyiddin sebelum ni, saya harap muka segar boleh dibawa masuk ke dalam kabinet. Saya rasa mungkin susah untuk membabitkan ahli parlimen perbankan dalam kabinet, tetapi untuk orang muda seperti Syahril, untuk timbalan Presiden UMNO seperti Tok Mat, saya rasa mereka berwibawa, berkebolehan dan memang ada sumbangan mereka kalau mereka dijemput untuk masuk ke dalam diberi jawatan dalam kabinet. Wow, saudara muda macam Syahril bersedia atau tidak, terbuka atau tidak sekiranya tawaran itu datang, Syahril? Ada ungkapan bahasa Inggeris, we don't deal in hypotheticals. Tapi terima kasih buat bikin ni. Itu jawapan yang sangat diplomatik dan saya faham. Okey, kalian Prof, Syahril dan juga YB, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan ketiga-tiga tetamu kita. Jangan ke mana-mana.
Ya. It's wasted if it's Uh, Minta Prof ke kanan sikit boleh? Because we only have lebih kurang seminit before we start again. Okey. Prof ke kanan sikit lagi, Prof. Prof punya kerusi. Okey. Ke kanan, lepas tu lagi. Tujuh minit sebelum ucapan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri kali ini berdepan cabaran yang bukan kepalang, mungkin sekurang-kurangnya 3 serangkai bak kata orang untuk meneruskan momentum kita untuk membendung COVID-19, untuk merangsang semula ekonomi yang berada dalam keadaan yang agak parah sekarang akibat COVID-19. Dan yang ketiga sudah tentu mungkin kali ini Perdana Menteri kita berdepan cabaran untuk meluaskan lagi, menyemarakkan lagi semangat bipartisan dalam kalangan semua ahli-ahli parlimen termasuk kerajaan dan juga pembangkang termasuk ahli-ahli dalam coalition ataupun perikatan kerajaan sendiri. Apa yang kita harap dan kita boleh jangkakan akan menjadi prioriti dan diketengahkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan sulung beliau jam 5.30 petang ini yang kita akan bawakan kepada anda secara langsung. Saya bersama dengan Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengerusi Majlis Profesor Negara, Syahril Hamdan adalah Ketua Penerangan UMNO dan YB Ong Kian Ming adalah Ahli Parlimen DAP. Sebentar tadi kita bercakap dan kita melompat sedikit berkenaan dengan Kabinet. Kita memang fokus kepada tumpuan apa yang akan ditumpukan oleh Perdana Menteri dalam perbincangan ataupun ucapan hari ini. Tapi saya kira penting juga untuk kita fikir satu langkah juga ke depan. Kita sudah bincangkan apa yang kita harap akan diberikan penekanan dalam ucapan beliau. Saya nak pergi sekali lagi kepada Syahril. Tadi kita sebelum berehat kita bercakap berkenaan dengan the natural next step, iaitu yang paling besar adalah pembentukan kerajaan baru dan sudah tentu bermula dengan pembentukan kabinet. Kita lihat tuntutan untuk mewujudkan, menubuhkan kabinet, bak kata orang kabinet teknokrat, iaitu penuh dengan subject matter experts, walaupun bukan 100% tapi mungkin lebih ramai kali ini, khasnya dalam zaman pandemik di mana kita memang memerlukan orang-orang yang betul-betul pakar dalam bidang itu, dalam key portfolio seperti kesihatan, mungkin keuangan. Adakah kita menjangkakan kabinet teknokrat yang lebih meluas kali ini dan patut begitu, Syahril? Saya tak menjangkakan ia begitu. Saya tak kejutlah kalau ada beberapa individu seperti mana pentadbiran Tan Sri Muhyiddin sebelum ni pun boleh dikatakan Menteri Kewangan itu diambil di kalangan teknokrat. Dan sebelum-sebelumnya pun bawah pentadbiran Perdana Menteri sebelum ini pun, sebelum Tan Sri Muhyiddin pun ada juga ya beberapa pelantikan sebegitu. Tapi saya tak nampak dalam keadaan sekarang akan ada wholesale perubahan dalam konteks wajah-wajah yang diletakkan. Saya rasa masih lagi di kalangan ahli politik dan ahli parlimen kebanyakannya. Adakah ia perlu? Adakah ia wajar? Saya rasa pembabitan teknokrat dan subject matter expert, mereka yang pakar yang bukannya career politician, memang wajar. Cuma tak semestinya mesti diletakkan sebagai menteri atau timbalan menteri. Kerana saya fikir kita kena beralih juga daripada hanya melihat ahli politik ataupun jawatan menteri timbalan menteri itu satu-satunya cara untuk kita
mempengaruhi dasar. Dalam era pandemik ni, siapa nama yang paling kita selalu rujuk? Tak lain tak bukan DJ Hisham. Twitternya lah yang paling kita lihat dan juga kenyataan-kenyataan beliau lah, Tan Sri Hisham lah yang kita lihat sebagai rujukan besar berkenaan dengan kes COVID dan sebagainya. Itu satu contoh kecil di mana seorang penjawat awam, bukan ahli politik, bukan politician, bukan yang ada parti atau sebagainya, mampu menangkap imajinasi ataupun lebih sesuai lagi mengurus persepsi dan juga naratif berkenaan dengan sesuatu perkara. Jadi saya nampak jika ada pembabitan yang lebih besar, yang diberikan ruang lebih besar kepada penjawat-penjawat awam yang sedia ada, dan juga sebarang pelantikan lain yang tidak semestinya dalam bentuk kabinet, supaya ada satu sinergi yang lebih baik antara politician dan non-politician untuk kita keluar daripada era pandemik ini. Saya mau kembali ke Prof Ulong. Kita juga membincangkan berkenaan dengan kali ini, kita lihat Titah Sri Paduka Baginda Tuan Agong yang menekankan keperluan untuk mengusulkan undi percaya secepat mungkin dalam sesi Dewan Rakyat yang seterusnya. Kalau kita ikut jadual asal adalah pada bulan depan, September, untuk kita mengesahkan lagi, mengabsahkan lagi kerajaan dengan harapan kita boleh mengekalkan atau meningkatkan kestabilan supaya pentadbiran kerajaan ini lancar, supaya tidak ada apa yang terganggu lagi selepas ini. Prof, apa pendapat Prof berkenaan dengan usul undi percaya ini? Sejauh manakah ia akan membantu sentimen dalam kalangan semua individu, termasuk mungkin penyokong pembangkang, untuk kita lihat sendiri secara telus dan tulus sokongan yang diberikan kepada Perdana Menteri dalam parlimen, dalam kalangan ahli parlimen? Pada pandangan saya, dia angkat sumpah itu, kemudian buat janji tidak pecah rahsia dan sebagainya, itu sudah pun menjadi satu episod pengabsahan. Ya. Di parlimen itu hanyalah pengukuhan pengabsahan, bukannya takkan 2 kali pengabsahan. Ini tak kena juga. Jadi orang yang guna istilah pun susah hati saya mendengarnya. Untuk menekankan lagi pengabsahan dan kita lebih telus memperkokohkan keabsahan. Boleh, itu memperkokohkan. Ya. Bukan twice we have to confirm. Why twice we have to confirm? Once angkat sumpah kita terima, dan dia sebagai ahli politik mungkin dia nak mengetahui sokongan dan Agong pun dah tahu dah 114 tu sokong, tapi walaupun mungkin pembangkang ada yang nak menyokong dia, jadi ini semua adalah peluang untuk memperkokohkan lagi, dan dia akan merasa lebih confident kalau ada sokongan across the floor. Itu maksudnya. YB, Kian Ming, mungkin soalan terakhir atau kedua terakhir sebelum kita perlu pergi ke ucapan Perdana Menteri. Sejauh manakah realistik untuk ahli parlimen pembangkang vote yes dalam usul undi percaya kepada Perdana Menteri, dan jika tidak, apa yang diperlukan untuk ahli parlimen pembangkang mungkin boleh mengundi untuk menyokong? Ya, saya rasa pada masa ini memang susah untuk pembangkang untuk vote yes dalam undi percaya ataupun undi keyakinan. YB, Kian Ming bercakap berkenaan dengan reaching across the aisle untuk meningkatkan semangat bipartisan, tawaran baru, adakah ini tawaran baru yang cukup bagus untuk pembangkang? Saya rasa ini adalah satu permulaan kerana sebelum ni Tan Sri Muhyiddin Yassin pun ada tawar keanggotaan kepada pihak pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemilihan Negara, tetapi pada waktu itu hanya satu tempat diberikan kepada Pakatan Harapan. Saya rasa kalau ada keikhlasan yang lebih tinggi, mungkin lebih anggota boleh diberikan kepada Pakatan Harapan. Tetapi pada masa yang sama, untuk jawatan kuasa COVID itu dan juga Majlis Pemulihan, kita juga hendak tahu apakah tanggungjawab yang diberikan kepada pembangkang dalam kedua-dua tempat ini. Jika pembangkang dibenarkan menganggotai MPN, Majlis Pemulihan Negara, dan juga jawatan kuasa khas menangani COVID-19, adakah bermakna segala kejayaan kita atau kegagalan kita menangani COVID-19 moving forward ini juga dipikul bukan sahaja oleh kerajaan tapi juga dipikul oleh pembangkang, dan pembangkang juga perlu ambil tanggungjawab? Ini bergantung kepada tanggungjawab dan juga kuasa yang diberikan kepada pembangkang dalam kedua-dua tempat ini. Okey. Saudara Syahril, satu lagi yang menarik juga adalah Perdana Menteri berkata seiring usaha mencapai objektif dan fokus, penglibatan anak muda amat diperlukan
Untuk itu, saya pastikan suara anak muda akan didengari dan diberikan tumpuan dalam kerajaan ini. Sebentar tadi kita ada bincang secara berjenaka, individu seperti Syahril mungkin boleh menyertai kabinet kita bagi suara anak muda, pandangan segar. Jadi, bagaimana Syahril? Syahril banyak terlibat dengan anak muda. Syahril faham sentimen mereka, pendapat mereka berkenaan dengan kerajaan mahu sekarang maupun sebelum ini. Bagaimana dengan efektif kita boleh tap anak muda ini untuk mereka betul-betul kita gembeling tenaga dan kita perah minda mereka dan menyumbang secara efektif kepada segala perangkaan dasar, kerana kita tidak mahu mereka hanya bising di media sosial tapi actively contribute kepada penambahbaikan dasar kerajaan ini. Ya, saya melihat ia memerlukan anak muda, bukan hanya anak muda politik tapi anak muda yang bukan ahli politik. Untuk diberi ruang juga, untuk memberi pandangan sebenarnya bagaimana perasaan, bagaimana situasi sebenar mereka sebagai generasi yang amat tertekan. Kalau kita lihat semua data-data, terutamanya kalau kita tengok perenggan yang mana yang Maklumat Perdana Menteri sebut, perkara ini tak silap saya berkenaan dengan ekonomi. Jadi sebenarnya apa cabaran yang dalam realitinya orang muda melalui sekarang ni? Dari segi penganggurannya bagaimana? Apa sebenarnya cabaran bila minta kerja, apa cabaran sebenarnya apabila majikan minta cuti tanpa gaji. Itu semua input-input yang mungkin di Putrajaya tak dapat sepenuhnya sebelum ini. Saya tak pastilah, tapi biasanya dalam mana-mana kerajaan pun kalau terlalu berpusat dalam pusat pentadbiran, tidak sebenar-benarnya mendapat input daripada rakyat biasa. Kadang-kala segala intervensi itu tidak menepati sasaran ataupun tidak menepati objektif. Sebab itu, pandangan saya, pentadbiran sebelum ini begitu susah nak bagi moratorium misalnya. Mungkin bukan sebab mereka ni, pentadbiran sebelum ni tak mahu mesra rakyat, tapi mungkin mereka masih mendapat lebih banyak input daripada Bank Negara Malaysia berbanding daripada rakyat on the street. Jadi saya fikir mungkin boleh diberikan ruang, saya tak tahulah, mungkin bukan dalam Majlis Pemilihan Negara, tapi kalau ada jawatan kuasa tertentu yang boleh memberi input kepada jemaah menteri, boleh beri input kepada pentadbiran kerajaan supaya mereka dapat mengimbangi pandangan daripada pakar. Tadi kita cakap tentang pakar, teknokrat. Teknokrat ni pun bukan ordinary people tau. Sebab teknokrat ni biasanya tidak melalui cabaran yang orang muda biasa 20-an, 30-an melalui. Kalau boleh mengimbangi antara dua input begini, saya fikir mungkin dasar-dasar yang diletakkan besok akan lebih baik lagi. Prof, juga COVID-19 Prof, antara intipatinya adalah Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan dalam ucapannya, saya petik sebahagian, strategi COVID-19 akan diteruskan dan ditambah baik. Kita alu-alukan sebagai contoh tawaran kepimpinan kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan jawatan kuasa khas menangani COVID-19. Tapi tajuk besarnya di situ adalah strategi COVID-19 akan diteruskan. Bagaimana Prof menerima pengesahan ini? Kerana mungkin ada di luar sana yang mengatakan untuk berlaku adil, jika kita lihat angka COVID-19 sekarang, arguable bahawa kebanyakan polisi COVID-19 kita sebelum ini sudah pun gagal untuk membendung kerana kita masih lagi berdepan 20,000 kes setiap hari. Jadi bagaimana Prof menerima pengesahan bahawa strategi COVID-19 kerajaan terdahulu ini sedikit sebanyak akan diteruskan? Mikrofon Prof. Itu masalah bila kita buat virtual call ni ya. Teruskan. Pada saya dia tidak boleh mengatakan saya akan kurangkan usaha menangani COVID. Dia kena kata kita harus meningkatkan usaha. Itu saya memang sudah jangkakan. Yang saya lebih pentingkan ini adalah bagaimana beliau bercakap dengan orang ramai dan menyatakan lihat kita ini adalah satu keluarga. So, it's important untuk orang pandai-pandai ni mungkin isu ni tak penting, tapi cara orang ramai menerima ucapan ini ada berkait dengan cara beliau merangkaikan apa yang nak disampaikan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita, dan saya kata perkataan yang penting sekali ialah inklusif. Ini kita dah sebut beberapa kali kan. Inklusif itu maknanya bipartisan. Dia banyak lagi terjemahan yang kita boleh buat daripada perkataan inklusif itu. Dan saya lihat banyak dalam paragraf bahagian ekonomi dan bahagian COVID yang kita dah sebut sebelum dia berucap, ada diliputi. Cuma seperti kata Syahril tadi, kita tak boleh nak kata detail dia macam mana. Ya. Kerana detail itu ini bukan ucapan untuk mikro, tetapi ucapan memberikan macam menebar jala di Sungai Pahang nak tangkap patin. Macam itulah
Dia tak tahu parti muda ke, parti tua ke. So pada saya ini adalah memberikan kepercayaan dan confidence daripada rakyat bahawa dia tahu apa dia nak buat, apa approach yang dia nak buat. Jadi pasti akan mendapat macam-macam reaksi lah. Saya tidak heran akan mendapat reaksi. Cuma bila sebut tentang pemuda ataupun belia ataupun orang muda tadi, orang muda ini is not homogeneous group tau. Seperti yang saya kata tadi, it's not homogeneous. It's quite divided and heterogeneous. And sub-ethnic plays important role in this. Jadi kalau kita pergi Sabah, Sarawak, dia dah jadi lain. Ya? Jadi apakah tenaga kefahaman yang boleh dibina oleh Kementerian Belia dan Sukan misalnya dalam menangani agenda politik ini? Kerana tak cukup belia ni untuk berolimpik aja. Banyak lebih lagi yang saya lihat yang saya juga pernah terlibat dalam kegiatan Kementerian Kebeliaan dalam 3 kerajaan kan. Jadi saya rasa fokus belia ini kadang-kadang aktivismnya itu dia berbeza. MBM lain, ini lain. Jadi saya harap selepas ini kefahaman mengenai belia itu lebih mendalam lah. Saya rasa ini dia kalau dapat kita seperti kata YB tadi, pemimpin belia ni kita kumpulkan juga nak dengar apa dia cakap. Tak cukup kita memberi arahan seperti orang tua memberi arahan kepada anak. We have to listen to them. So at the moment kita hanya mendengar daripada social media. Tak cukup pada saya. Kita kena berdepan dengan mereka. Tak kira lah apa dia nak cakap. Prof, secara ringkasnya, keluarga Malaysia, konsep keluarga Malaysia ini satu konsep yang besar, betul. Jadi untuk kita menjayakan konsep itu, bukan saja Perdana Menteri dan kerajaan sekarang, malah dari dulu pun, semua parti dan ahli politik dan Perdana Menteri sebelum ini, mereka juga perlu menjemput penyokong daripada belah sana, reaching across the aisle. Jadi untuk ini sangat penting, mungkin menjadi paling penting sekarang ini apabila kita berdepan dengan pandemik. Kita perlukan penggemblengan tenaga semua. Jadi bagaimana kerajaan dan Perdana Menteri baru ini boleh secara efektifnya menjemput dan meminta sokongan penyokong yang tidak menyokong beliau, sekurang-kurangnya untuk menyokong beliau secara sementara sehingga PRU yang seterusnya? Bukannya mendapat sokongan untuk memberikan penerangan yang lebih jelas apa yang nak dilaksanakan. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai. Kalau mereka berpuas hati, barulah mereka sokong. Kalau tak puas hati, takkan disokong. Pembangkang pun mereka tak sokong kalau pembangkang tak uraikan dengan jelas. Jadi pada saya sebagai orang yang mendengar di bawah ni, I want to understand apa dia benda yang you cakap ni. Jadi kadang-kadang administrative talk and klise-klise ni tak lakulah pada saya. Okay, kita faham to a certain extent macam Prof cakap ini bukan ucapan mikro, tapi dengan makro pun the main message utama, adakah Prof merasakan bahawa sudah cukup dan Prof sudah faham general direction pentadbiran baru ini sebelum details yang lebih lanjut diberikan? Saya lihat 2 perkara. Satu, dia mesti handle perkara yang makro ni. Tak boleh lagi. As a Prime Minister sebagai Perdana Menteri, dia tak boleh soal macam mana masalah parking nak diselesaikan. No, that is not his job. His job is to tell us how I'm going to park the nation internationally in economic term. So itu yang penting. Tapi yang lebih penting sekali ialah dia dah ada satu struktur pentadbir awam. Kalau saya tengok, contohlah saya bagi contoh yang saya tahulah, Kementerian Perpaduan Negara. Dia dah ada KRT, kumpulan rumah rukun tetangga 8,000 lebih di seluruh negara. Macam mana kita nak mobilisasi? Jadi bila dicadangkan JCOM, saya pun terperanjat. Apa guna JCOM ni? Kita dah ada struktur yang kita ada. Jadi adakah ini nak bagi gaji orang yang dulu dah hilang kerja? So kadang-kadang saya tanya juga. Jadi saya rasa ini dia kena fikirkan. Bukan hanya nak trim kabinet. There are many trimming that he has to do. Some are natural trimming due to COVID. Orang tu dah tak ada lagi kerja dah. Okay. Jadi, we have to think that way lah. Okay. Dengan 2 minit lagi berbaki, saya mahu bagi sedikit peluang, mungkin a minute each kepada YB Kian Ming dan juga Syahril. YB Kian Ming, adakah at this point pembangkang boleh menjamin political ceasefire, gencatan politik sekurang-kurangnya sehingga PRU 15 supaya kita boleh lancarkan pentadbiran negara dalam waktu yang genting ini, YB?
tengok rundingan dan sebagai satu rumusan, Prof, keluarga Malaysia tu satu slogan yang baik, tapi keluarga pun ada persefahaman, ada pergaduhan, ada pertengkaran. Jadi apa yang akan berlaku apabila ini semua diperasan di keluarga? Itu semua tunjang demokrasi yang kita lalukan asalkan ia dilakukan dengan sihat dan membina. Saudara Syaril, saya bagi peluang untuk gulung di situ. Saudara Syaril, sekurang-kurangnya parti Syaril berada dalam kerajaan sekarang. Mengapa rakyat perlu yakin bahawa gugusan ini adalah gugusan yang cukup bagus untuk mengeluarkan kita daripada krisis COVID-19? Sekurang-kurangnya sehingga kita pilih semula, rakyat pilih semula pada PRU15. Bagi saya, cabaran itu terletak pada bahu Perdana Menteri, pentadbirannya dan Parti UMNO. Jadi bukan tempat saya sekarang ni pada hari kedua beliau dilantik untuk meyakinkan orang. Tapi yang kita sedar, dan saya sebut hari ini dalam media yang lain, saya kata sekarang ni UMNO dalam istilah yang mungkin lebih diplomatik, tapi di sini saya sebut teruslah. Sekarang ni UMNO dah tak ada alasan. Kalau sebelum ni kita boleh kata orang lain memimpin, UMNO tak memimpin sebab itu ada kelemahan sana dan sini. Sekarang ni saya rasa UMNO dah kena menginsafi. Kita dah memimpin, maka rakyat akan mengadili kita. Jadi kalau inilah bayangan awal keluarga Malaysia soal kebersamaan, soal komitmen beliau untuk memastikan bahawa cabaran ekonomi dan pandemik itu diperbaiki dan diuruskan sebaiknya. Dan selepas satu ketika kita harap akan berubah persepsi dan imej parti dan juga kerajaan di mata rakyat, dan itu harapan saya secara ikhlas. Okey, Syaril, terima kasih. Syaril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengerusi Majlis Profesor Negara dan juga YB Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi. Kepada anda, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Salam hormat.